Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kami warahmatullahi daripada Kumpulan 7 pada hari ini akan membentangkan berkenaan tentang kursus sosiologi dalam pendidikan EDU 22102 terdiri dari 3 ahli kumpulan. Jadi hari ini insyaAllah kami akan bentangkan dalam masa yang telah diberi. Baik, yang pertama kita lihat kepada objektif. Yang pertama ialah kerja khusus ini kita akan menguraikan satu video pendek yang bertajuk Haikal dan kaitannya dengan sosio budaya terhadap 3 buah sekolah. Maksudnya dalam pembentangan kali ini kita membuat hubung kait berdasarkan pemerhatian kepada 3 buah sekolah yang mana para pembentang merupakan guru di salah sebuah sekolah berkenaan. Yang kedua, kita akan menyatakan halangan dan solusi yang boleh dilakukan oleh seorang guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Nanti kata bagaimana seorang cikgu tu boleh menangani masalah sosio dan cikgu adalah sebagai ejen untuk menyatupadukan di kalangan murid di sekolah. Baik, berikut adalah sinopsis video yang mana hasil daripada tayangan video kita mendapati sinopsis ringkas iaitu berkaitan tentang watak bernama Haikal yang merupakan anak dari hasil perkahwinan campur dua bangsa iaitu ibunya berbangsa Cina manakala bapanya berbangsa Melayu. Di samping itu Haikal juga tidak boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan Mandarin walaupun beliau merupakan anak katikan. Sebaliknya Haikal hanya boleh bertutur dalam bahasa Inggeris sahaja. Oleh itu beliau sering diejek rakan-rakannya sebagai seorang yang pelik. Ini menyebabkan beliau berasa tidak selesa dengan keadaan tersebut. Disebabkan hal ini beliau tidak mempunyai rakan di sekolahnya. Tambahan pula guru di sekolahnya juga tidak membantu Haikal dan tidak menunjukkan contoh tauladan yang baik. Namun selepas Haikal diberi penerangan oleh bapanya, Haikal mula mengerti dan faham. Akhirnya Haikal berjaya menambat hati rakan-rakannya dengan menggunakan kaedah yang betul. Baik, ini adalah sinopsis ringkas yang boleh dipahami melalui video Haikal. Baik, seterusnya kita pergi kepada pembentang pertama. Jadi saya memberi laluan kepada pembentang pertama untuk membentangkan berkenaan tentang pemerhatian beliau di Sekolah Kebangsaan Teluk Gong. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jadi insyaallah ana Muhammad Fahmi bin Zakaria akan membentangkan berkaitan dengan situasi di sekolah saya lah secara khususnya dan implikasinya terhadap pendidikan. Jadi sebelum saya maksudnya meneruskan perbentangan, suka saya untuk menceritakan secara umum gambaran lokasi Sekolah Kebangsaan Teluk Gong ini. Jadi Sekolah Kebangsaan Teluk Gong ini dia terletak di Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang di mana kawasan tersebut terkenal sebagai kawasan perindustrian lah. Kawasan perindustrian, banyaknya kilang dan kebanyakan penduduk di situ bekerja sebagai operator kilang lah. Dan gambaran di kawasan Teluk Gong ni dia kawasan yang sangat sibuk sebab dia kawasan perindustrian, jadi dia sesak dengan kenderaan lah, terutama kenderaan lori-lori kontena. Lori-lori kontena, lori-lori kargo dan sebagainya sebagai satu bentuk logistik lah daripada kilang untuk menghantar barangan tersebut ke pasaran. Baik. Jadi antara beberapa situasi yang dapat saya kenal pasti di Sekolah Kebangsaan Teluk Gong ini, yang pertama adalah maksudnya daripada sudut lokasi sekolah itu sendiri, sekolah tu dia terletak di kawasan perindustrian. Makna kata bila kita sebut kawasan perindustrian, kita boleh gambarkan kebanyakan ibu bapa, murid ataupun pelajar yang berada di sekolah tersebut bekerja sebagai operator kilang.
yang mana rata-ratanya bekerja bermula daripada pagi dan kebiasaannya habis pada waktu petang. Kalau tidak lewat malam lah, kalau tak OT, overtime. Jadi bila situasi ini berlaku, kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar ini biasanya dihantar ke pusat asuhan ataupun duduk dengan nenek ataupun atuk, yang mana menyebabkan kurangnya pantauan kepada mereka ini, daripada segi kerja sekolahnya, daripada segi tugasan yang diberikan oleh gurunya. Biasanya tak siap lah, sebab tak ada pantauan daripada ibu bapa itu sendiri. Disebabkan mungkin keletihan bekerja, balik rumah, nak berehat dan sebagainya. Jadi itu antara salah satu faktor lah. Yang seterusnya adalah seperti yang telah saya sebutkan tadi, maknanya bila kebanyakan ibu bapa ni bekerja sebagai operator kilang, masa bekerja ni mereka ni agak panjang, menyebabkan pantauan terhadap anak ini menjadi sedikit kurang lah. Kemudian yang seterusnya, apa yang saya dapati daripada sekolah kebangsaan Teluk Gong ini adalah terdapat beberapa pelajar yang kita kenal pasti sebagai kurang berkemampuan. Jadi sekolah kebangsaan Teluk Gong ini daripada segi purata adalah sekolah yang pelajarnya penerima RMT yang terbanyak lah, terbanyak di kawasan tersebut. Makna kata rata-rata ibu-ibu bapa di kawasan tersebut berpendapatan rendah. Jadi menyebabkan implikasinya terhadap murid-murid tersebut, ada sesetengah murid ataupun pelajar yang kita lihat kurang berkemampuan untuk beli barangan sekolah dan sebagainya. Ada beberapa kes pelajar ini sampai kepada akhir semester pembelajaran, dia tak dapat nak beli buku aktiviti. Mungkin disebabkan ibu bapa tak ada kemampuan dan sebagainya lah. Kemudian di sekolah kebangsaan Teluk Gong ini, situasinya adalah ada beberapa murid yang kita dapati bukan Islam, yang mereka ini menjadi minoriti, 2-3 orang sahaja. Jadi cabaran ataupun implikasinya terhadap pendidikan murid yang kita kenal pasti sebagai bukan Islam ini, dia menghadapi kalau tak banyak pun sedikit kesukaran untuk dia blend ataupun dia menyesuaikan diri dengan murid-murid sekolah yang majoritinya umat Islam. Mungkin dia akan keliru dan sebagainya lah, sebab di rumah mungkin pengamalan ataupun perbuatannya lain, ataupun tiba-tiba di sekolah mungkin lain pula pengamalan ataupun perbuatannya. Kemudian yang terakhir sekali, kita dapati ada beberapa orang murid yang ibu bapa pelajarnya ini asalnya daripada Indonesia. Maksudnya walaupun telah lama bekerja di Malaysia, tetapi dia masih lagi mengamalkan bahasa asal Indonesia tersebut, menyebabkan kemampuan untuk dia berkomunikasi itu agak terbatas. Dia terbawa-bawa ke sekolah. Jadi guru yang terlibat dalam mengajar pelajar tersebut akan menghadapi kesukaran untuk menyampaikan pelajaran sehingga terpaksa mengulang 2, 3, 4 kali. Jadi bila itu berlaku, dia akan menyebabkan kelelahan lah di peringkat murid dan juga pelajar, lantas memberikan impak kepada pendidikan tersebut. Baik, jadi berdasarkan situasi dan implikasi tersebut, ada beberapa halangan yang saya boleh simpulkan bersama rakan-rakan dan solusi guru sebagai ejen perubahan. Yang pertama adalah apabila murid ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan budaya belajar di sekolah kerana terbiasa dengan suasana di rumah, guru yang menjadi solusi kepada halangan ini perlu berperanan sebagai ejen perpaduan dengan kita tanamkan sikap toleransi dan juga tolak ansur terhadap kaum berlainan agama. Jadi pelajar ini dia akan lebih memahami bahawa kita ini hidup dalam kalangan kaum, negara yang berbilang kaum. Jadi kita perlu ada sifat toleransi yang merupakan salah satu daripada nilai murni lah. Baik, yang seterusnya adalah ibu bapa yang kurang menekankan aspek pelajaran. Bila sebut kata ibu bapa ini kurang memberikan penekanan, jadi
guru perlu ambil tugasan itu untuk menjadi role model, suri tauladan, ikutan kepada murid. Antara sikap yang kita boleh terapkan kepada murid adalah menepati masa. Maksudnya bila kita set kita nak buat kelas, kita kena mulakan kelas pada waktu tersebut. Kita kena ada disiplin. Kita kena menepati janji. Dan kita juga kena bersungguh-sungguh dalam mengajar. Kadang-kadang murid akan terkesan bila melihat guru ini bersemangat belajar, mengajar. Guru ini bersungguh-sungguh dalam menyampaikan ilmu, jadi menyebabkan murid itu terpengaruh dan menjadikan guru itu sebagai suri tauladan lah dalam dunia pendidikan. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan perbezaan agama. Disebut kata perbezaan agama ini, guru itu mesti mengambil peranan dengan kita ada hubungan yang rapat dengan masyarakat, dan kita gunakan status kita, dan terutama para asatizah lah, ustaz dan ustazah yang mengajar di sekolah-sekolah masing-masing. Kita rapat dengan masyarakat, kita rapat dengan maksudnya dengan masyarakat setempat. Bila ustaz dan ustazah itu dia rapat dengan masyarakat setempat, jadi ustaz dan ustazah tersebut secara tidak langsung kita boleh sebarkan nilai-nilai positif. Sebagai contoh, bagaimana kita nak bertoleransi dengan orang yang bukan Islam, bagaimana kita nak menerangkan tentang hukum-hukum agama mungkin yang menjadi perselisihan. Boleh atau tidak nak sambut Tahun Baru Cina sebagai contoh. Boleh atau tidak nak sambut ini. Kalau ada non-Muslim jemput untuk makan, bagaimana? Itu antara usaha yang boleh para asatizah terangkan supaya kita dapat hidup dalam harmoni lah negara yang berbilang kaum. Jadi itu sahaja daripada Ana. Sedikit sebanyak berkaitan dengan sekolah yang saya sedang mengajar lah, Sekolah Kebangsaan Teluk Gong. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan semula kepada Ustaz Firdaus. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fahmi. Baik, seterusnya tiba giliran saya, iaitu saya akan membentangkan berkaitan dengan Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota. Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota yang mana terletak dekat Bangi lah. Jadi untuk bagai situasi, kalau kita lihat ialah di antara perkara-perkara yang boleh dilihat secara mata kasar ialah yang pertama, pencampuran antara kumpulan elit dan bukan elit. Jadi sangat familiar di sebuah sekolah, terutama sekolah di tengah-tengah bandar lah. Contoh sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota, pencampuran di antara kumpulan elit dan bukan elit. Maksud dia mereka yang daripada golongan yang senang hinggalah kumpulan yang susah. Contoh yang senang sini kerana sini merupakan bandar universiti. Ada KUIS, ada UKM, ada USIM dan macam-macam college universiti lah yang ada. Jadi kebanyakan ibu bapa daripada mereka, anggaran dalam 50% merupakan daripada golongan elit lah yang mampu. Baik, jadi disebabkan itu daripada segi latar belakang murid juga berbeza daripada sudut sosioekonomi. Ada murid yang mungkin tidak ada masalah daripada segi nak mengeluarkan duit untuk program-program sekolah. Contoh program-program sains ataupun program-program yang melibatkan nilai RM1 yang banyak sebagai pendaftaran. Seterusnya kalau boleh dilihat juga ialah faktor perkembangan dan pertumbuhan murid juga berbeza di sini. Apabila berkaitan dengan elit, maka faktor perkembangan dan pertumbuhan juga berbeza. Berbeza maksudnya kata di mana mereka tinggal. Ada yang tinggal dekat flat, ada yang tinggal dekat kondominium, ada yang tinggal dekat rumah-rumah teres. Kalau kita tahu dekat Bangi ni rumah teres ataupun rumah landed ni harga dia sangat mahal. Berbanding orang yang tinggal dekat flat, sedikit sebanyak dia ada juga faktor yang mempengaruhi perkembangan mereka daripada segi bahasa, budaya mereka, cara pembelajaran mereka juga, fasiliti rumah dan juga platform pendidikan yang disediakan oleh ibu bapa mereka. So kita dapat tengok secara rambang di Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mahkota lah. Kemudian pencampuran murid dari pelbagai bangsa dan etnik. Kalau dekat sini kita boleh buat anggaran 80% daripada murid di sekolah SKBBM adalah merupakan mereka yang beragama Islam. Manakala 20% bukan beragama Islam. Namun dengan adanya golongan minoriti ini, pihak sekolah wajib meraihkan mereka dengan pendekatan yang sesuai. Ini saya rasa jelas. Ada juga orang yang mereka berbangsa India non-Muslim, Cina non-Muslim, dan juga ada daripada kalangan IBAN. Jadi pihak sekolah
semestinya meraihkan mereka ini supaya tidak memberi kesan kepada supaya tidak menjejaskan pendidikan mereka. Baik, yang seterusnya ialah kita lihat halangan dan solusi. Apa yang berlaku, senario yang berlaku di SKBBM ataupun Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Mengkota, dan apa yang kita boleh lakukan sebagai seorang guru sebagai ejen sosialisasi. Baik, halangan yang pertama yang boleh saya nyatakan kat sini ialah murid yang bukan dari golongan elite akan berada pada tahap yang sama dari sudut keperluan pembelajaran mereka. Kalau ikut ada kajian, bukan kajian kes, ada satu pengalaman di mana keseluruhan murid memakai seluar trek, tapi dia seorang saja yang mengenakan pakaian jeans, luar jeans, itu pun agak koyak. Jadi di situ kita dapat melihat bahawa golongan ini perlu diberikan perhatian kerana beliau tidak boleh memenuhi kehendak sekolah berpakaian penuh mengikut tema kerana faktor kewangan untuk beli seluar lah. Jadi sebagai seorang guru, untuk menjayakan program tersebut, kita sebagai seorang guru kena mencari sumber kewangan dari pihak yang berkenaan lah, seperti PIBG, daripada sponsor-sponsor untuk memberi kesamarataan keperluan pembelajaran bagi setiap murid supaya tidak dibeza-bezakan. Mungkin kita boleh menyuarakan kepada pihak PIBG, kita membuka dana-dana kepada pihak-pihak luar, kita buat hubungan dengan NGO untuk sponsor murid-murid kita. Seterusnya, yang kedua ialah perbezaan taraf hidup dalam kalangan murid menjadikan murid rasa terpinggir. Jadi sebagai seorang guru, bila kita melihat halangan seperti ini, jadi kita perlulah menjadi seorang role model juga. Perbezaan taraf hidup dalam kalangan murid menjadikan murid rasa terpinggir. Bila murid rasa terpinggir, apa yang kita kena buat ialah kita mula-mula kita kena ada strategi. Di mana disebut tadi kita ada role model, suri teladan, kita berikan, kita tunjukkan kepada murid, supaya murid ini tidak rasa seperti dipinggirkan. Contohnya kita sebagai seorang guru, yang kita perlu elakkan ialah daripada sifat ataupun sikap bias ataupun prejudice kepada seseorang. Seterusnya, faktor perkembangan setempat mempengaruhi akhlak dan sasiah murid. Jadi di sini kita sebagai seorang guru perlulah mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat dan boleh menggunakan status ni untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Maksudnya kita di sini kita menyebarkan nilai-nilai positif kepada anak-anak murid kita di sekolah lah. Contohnya kalau di sekolah kita boleh buat camp smart solat, KBS, camp smart solat, camp study solat yang mungkin tidak ada dekat luar, tapi kita di sekolah kita akan mengadakannya. Okey, dan begitu juga bila kita memberi penekanan dari segi akhlak dan sasiah, dia secara tidak langsung perhubungan di antara Muslim dan non-Muslim di sekolah tersebut tidak menjadi permasalahan yang besar. Akhirnya akan memupuk kesepaduan di antara murid-murid di sekolah tersebut. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terusnya saya menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Faiz bin Uyuh. Baik, jadi seterusnya saya ingin membentangkan dapatan berkaitan dengan sosial budaya di sekolah Kebangsaan Sri Pristana. Baik, jadi situasi di sekolah Kebangsaan Sri Pristana yang saya dapati, yang pertama adalah sekolah ini terletak di kawasan bandar, yang mana penduduk di sini boleh dikatakan berkerjaya, berpendapatan tinggi. Baik, bagi sekolah Sri Pristana ni yang saya dapati, sejumlah besar murid di sekolah ni, mereka ni boleh membaca. Maknanya mana yang tahun 1, tahun 2, kebanyakannya, sejumlah besarnya mereka ni dah boleh membaca, menulis.
Sebab apa? Sebab mereka ni datang daripada keluarga yang boleh dikatakan orang kata apa, berpendapatan tinggi lah, maknanya mampu. Dan ibu bapa mereka ni kebiasaannya di kawasan tersebut, di sekolah ni, kebanyakan mereka menghantar anak-anak mereka mengikuti kelas-kelas tuition. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan bahasa Inggeris, matematik. Jadi mereka ni dah terbiasa berbanding dengan sekolah-sekolah yang berada di kawasan-kawasan yang selain daripada kawasan bandar, yang ada kalanya sebahagian mereka masuk sekolah tahun 1 baru belajar menulis, baru belajar membaca. Jadi berbeza di sekolah ni. Sekolah ni, orang kata sekolah ni dikira sebagai sekolah yang murid-muridnya bijak-bijak. Dan yang mana sekolah ni juga jika berkaitan dengan infrastruktur, kemudahan, boleh dikatakan mencukupi. Kerana sebahagian besar kelas-kelas dalam sekolah ni yang saya dapati mempunyai televisyen. Setiap kelas ada TV bagi memudahkan proses pembelajaran dan pembelajaran. Seterusnya yang saya dapati di sekolah Seri Pristana ini juga, ibu bapa ataupun penjaga murid kebanyakannya mereka ni terdiri daripada golongan pertengahan atasan, iaitu ibu bapa yang berpendidikan tinggi, kerjaya mereka dalam bidang profesional, ataupun mereka ni mempunyai jawatan-jawatan yang baik. Kalau kita tengok yang saya dapat lah, yang saya tengok dari segi pendapatan, kebanyakan mereka kalau dari segi pendapatan, kalau kita tengok daripada tangga gaji mereka, boleh dikatakan 90%, lebih 90% daripada mereka ni pendapatan mereka lebih ataupun atas 3,000. Jadi tak mustahil lah bagi mereka ni untuk menghantar anak mereka ke tuition tadi. Dan kita tengok disebabkan oleh mereka ni hantar anak-anak mereka di tuition, kan, anak-anak mereka masuk sekolah dah boleh membaca, menulis. Jadi sekolah ni dikategorikan sebagai salah sebuah sekolah yang cemerlang, yang mana pencapaian prestasi akademik mereka ni dikatakan terbaik lah di daerah Kuala Selangor. Disebabkan apa? Disebabkan di atas faktor ibu bapa di sini dia menitik beratkan pendidikan. Mereka, walaupun mereka banyak duit, mereka bukan bazirkan macam tu saja. Mereka hantar anak-anak mereka tuition, kan. Diorang pentingkan pendidikan. Okey. Seterusnya yang saya dapati di sekolah ni, terdapat juga segelintir murid yang mana mereka ni dia tidak fasih berbahasa Melayu. Dia bangsa Melayu, orang Melayu, tapi dia tak pandai langsung cakap bahasa Melayu. Dan mereka ni hanya bertutur dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris. Okey, nanti. Baik. Jadi segelintir murid ni tadi yang berbahasa Melayu ini tadi, mereka ni saya dapat kesan sebab saya ada mengajar di kelas saya, ada seorang murid dia memang tak pandai bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, maafkan saya, bahasa Melayu. Kalau kita tengok budak ni, dia diam, walhal dia ni sebenarnya bijak. Kita ingat dia tak bijak, cuma dia tidak faham. Dia hanya pandai berbahasa Inggeris. Okey, baik. Jadi seterusnya berkaitan dengan sosio budaya tadi, saya dapati beberapa halangan dan solusinya. Ini yang pertama, halangan yang pertama iaitu segelintir murid tadi tidak didedahkan dengan bahasa Melayu dari kecil oleh ibu bapa mereka dan hanya bertutur dalam bahasa Inggeris sahaja, sehingga mereka ni menyukarkan mereka ni untuk menerima pelajaran dan menyukarkan mereka untuk berkomunikasi di sekolah bersama rakan-rakan. Okey, baik. Jadi sebagai seorang guru, solusinya guru ni perlu menjadi ataupun perlu berperanan sebagai penyampai ilmu kebudayaan.
kebudayaan dimaksudkan di sini adalah kebudayaan yakni membudayakan bahasa Melayu. Kita ni di negara Malaysia, bahasa utama kita adalah bahasa Melayu. Jadi sebagai rakyat Malaysia perlulah kita berbahasa ataupun pandai berbahasa Melayu. Jadi seorang guru ni, jika kita dapati seorang anak murid itu tidak pandai ataupun tidak mahir bertutur dalam bahasa Melayu, jadi terapkan dalam diri mereka belajar bahasa Melayu, suka bahasa Melayu, cintakan bahasa Melayu, kerana dengan bahasa Melayu ni kita dapati bahasa Melayu ni bahasa jiwa bangsa. Dengan bahasa juga kita dapati ianya boleh dapat menyatukan manusia, rakyat dan menjadikan sebuah perpaduan. Okey, baik. Halangan seterusnya, yakni halangan yang kedua, saya dapati ialah berkaitan dengan masalah tadi, guru itu sendiri lambat untuk sedar berkaitan isu bahasa ataupun pertuturan sebahagian murid yang tidak mahir bahasa Melayu ni tadi. Mereka lambat, macam yang saya katakan tadi, mereka ingat anak murid ini boleh dikatakan, maafkan saya, lembam ataupun lambatlah. Walhal mereka ini seorang yang bijak, pandai, cuma mereka tak mahir bahasa Melayu. Diorang tak faham apa yang disampaikan dan tidak mahir nak menjawab apa yang ditanya oleh guru ataupun rakan. Jadi sebagai seorang guru, selain daripada memudayakan bahasa Melayu, mereka ini juga perlulah membimbing. Ini jadi pembimbing kepada anak-anak ini tadi. Pembimbing bagaimana? Iaitu dengan cara menerapkanlah bahasa Melayu, ajar bahasa Melayu sikit-sikit pun tak apa. Yang perkara-perkara yang basic. Jangan sampai nak minta pergi ke tandas pun tak pandai bahasa Melayu. Jadi guru-guru ni perlu peka. Perlu peka dan ajarkan kepada anak-anak. Di samping itu juga guru perlulah mengambil langkah memberitahu ibu bapa. Bukan hanya berdiam diri di sekolah, kerana masalah ini masalah yang serius. Jadi untuk menjadikan anak ini lebih mahir dalam berbahasa Melayu. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Muhammad Firdaus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembentang yang ketiga, Syed Muhammad Faiz. Baik, itu saja persembahan ataupun pandangan daripada grup kami. Jadi saya rasa itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.